Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Kesihatan tahun 3. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar berkaitan tajuk kesan buruk merokok dan cara hindari perokok. Kesan buruk merokok dan cara hindari perokok. Okey, baik. Yang pertama sekali, kita pergi kepada kesan buruk merokok. Untuk kesan buruk merokok ni, kalian boleh merujuk kepada muka surat 70, buku teks. Jadi kalau dekat muka surat 70 ni, di atas sekali ada sebut, kita perlu berkata tidak kepada pelawaan merokok. Merokok membahayakan kesihatan diri dan persekitaran. Jadi ada perbualan kat situ kan. Jadi nanti kalian boleh baca. Cumanya di sini Mukadimah nak tekankan berkaitan dengan kesan buruk merokok lah. Okay. Jadi antara kesan buruk merokok ialah yang pertama sekali, terdedah kepada resiko kanser paru-paru dan strok. Nampak tak gambar tu? Gambar belah kanan tu. Gambar belah kanan tu gambar lang lah. Lang ni paru-paru. Boleh tengok gambar yang hitam tu adalah paru-paru yang dah rosak. Siapa yang isap rokok, paru-paru dia akan berwarna gelap macam tu lah. Kerana asap masuk dalam paru-paru lah. Itu amat bahaya lah untuk kesihatan diri si perokok tu sendiri. Dia yang sengaja mencari penyakit. Okay? Jadi yang kedua ialah batuk dan lelah. Jadi kalau orang yang isap rokok ni, dia akan batuk ataupun dia akan ada simptom semput. Batuk-batuk ni sebab ialah asap kan. Kita sedut asap masuk dalam badan. Jadi benda tu yang akan menyebabkan kita ni akan batuk-batuk lah. Yang ketiga, kesan buruk merokok ialah nafas berbau. Jadi orang merokok ni nafas dia busuk, berbau lah. Okay? Jadi kena tinggalkanlah merokok ni. Kalau tak kita akan dapat simptom-simptom begini. Dan yang terakhir sekali boleh menyebabkan kebakaran. Kenapa boleh menyebabkan kebakaran? Sebab kalau kita biasa tengok orang yang dah isap rokok kan, rokok dia dah kecil, dia akan buang macam tu je. Kalau dia tengah drive kereta, dia akan buka cermin kereta, dia akan buang macam tu. Itu kebiasaan yang kita nampak kan. Sedangkan dekat puntung rokok tu, masih ada lagi api. Api yang kecil-kecil kan. Api yang memang tak besar lah, kecil. Tapi kalau cuaca kita panas, kan, dia akan bantu juga api tu untuk hidup. Dan akhirnya akan berlaku kebakaran. Jadi ini antara kesan-kesan buruk merokok lah. Jadi setiap daripada kita wajib hindari rokok lah. Wajib hindari rokok. Maksudnya jangan isap rokok. Dan pesan-pesan kepada orang sekeliling supaya meninggalkan rokok lah. Sebab apa? Nabi dalam satu ayat Quran, Allah Ta'ala sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi kalau kita isap rokok menyebabkan paru-paru kita rosak. Kita isap rokok menyebabkan kita lelah, kita batuk, semput, nafas pun bau busuk, menyebabkan kebakaran. Maka perkara-perkara itu adalah perkara yang bawa kepada keburukan dan kebinasaan kan. Jadi kita kena elakkan dan kita wajib elakkan. Faham ya? Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada muka surat 71 buku teks. Jadi belah atas sekali disebut rokok boleh membahayakan kesihatan perokok dan orang sekitarnya. Kita kena faham bila seseorang itu merokok, dia bukan saja membahayakan diri dia. Memang dia dah sedia bahaya dah sebab dia isap rokok. Lalu asap tu masuk dalam dia sedut asap kan, asap masuk dalam paru-paru. Lalu paru-paru dia hitam, dia lelah, semput dan sebagainya kan. Tapi kalau kita perasan, orang yang isap rokok dia akan lepaskan asap kat luar juga kan. Dia sedut atau dia lepaskan keluar asap. Asap yang keluar tu berbahayalah. Dan dia akan membahayakan orang sekeliling. Dia tak bahayakan diri dia je, tapi dia akan membahayakan orang sekeliling. Contoh kalau lelaki A isap rokok, depan dia ada budak perempuan A, budak perempuan B, budak perempuan C. Jadi budak perempuan A, B dan C tu pun tengah mengalami bahaya lah. Sebab apa? Sebab dia menghidu asap rokok. Nanti kita tengok orang yang tak merokok tetapi dia menghidu asap rokok, dia ni golongan apa? Nanti kita akan pelajari lepas ni lah. Jadi ini kita terus kepada cara hindari perokok. Bagaimana kita nak hindari perokok? Katakanlah kat sekeliling kita ni ada perokok.
Jadi bagaimana kita nak menghindarinya? Pertama sekali tutup hidung dan mulut. Tutup hidung dan mulut sebab bahaya asap dia masuk tu segera beredar. Jadi lepas kita dah tutup hidung dengan mulut tu, kena lari daripada tempat yang tadilah yang ada rokok, yang ada orang isap rokok. Yang kedua, tunjuk isyarat dilarang merokok kepada perokok. Jadi kalau kita jumpa orang merokok pada tempat yang dilarang merokok, biasanya tempat yang dilarang merokok ini akan ada satu signboard, macam tengok pada gambar tu lah, ada gambar rokok, lepas tu dia palangkan, maknanya tempat tu tidak dibenarkan untuk merokok. Jadi kalau jumpa orang merokok dekat tempat tu, boleh tunjuk isyarat tu bagi dia faham dan minta dia untuk beredar lah, menghormati tempat tersebut lah. Dan seterusnya, jauhi orang yang merokok. Jadi kalau kita nampak kat tengah jalan, depan kita ni orang merokok, boleh elak ke kanan, jalan terus ke depan. Elak sebab asap dia tu bahaya. Macam Mukadimah sebut tadi lah, asap dia tu bahaya kepada orang sekeliling. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, laporkan kepada guru dan orang dewasa yang dipercayai. Jadi kalau di sekolah, sekiranya murid-murid ada nampak siapa-siapa merokok, boleh maklumkan kepada muallim ataupun muallimah. Tapi di kawasan rumah, boleh merujuk kepada mak ayah kamu lah, mengadu pada mak ayah kamu sendiri, supaya diambil tindakan yang terbaik lah, supaya tidak berlaku kemudaratan untuk diri kamu dan keluarga kamu. Jadi ini antaranya lah, kalau kalian boleh brainstorm lagi cara hindari perokok, lagi bagus lah. Ini antara yang kita nak tunjukkan, atau Mukadimah nak tunjukkan, cara hindari perokok. Okey, seterusnya kita pergi pada info. Sedikit info tambahan lah yang Mukadimah nak kongsi kepada murid-murid. Yang pertama sekali, orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok dari persekitarannya dikenali sebagai perokok pasif. Ini yang Mukadimah sebut tadi. Orang yang tak merokok tapi dia hidu asap rokok. Dia ni golongan apa? Dia adalah perokok pasif. Dia tak isap rokok pun, dia tak ambil dia tak ambil rokok, dia bakar rokok, isap rokok, tak. Tapi dia terhidu asap rokok, ataupun dia menghirup asap rokok secara tak tak sengaja. Memanglah kita nak hidu asap rokok ni, kadang kita tak perasan pun. Tiba-tiba bau je kan. Rupanya kita dah hirup asap rokok. Itu adalah perokok pasif lah. Perokok pasif ni membahayakan juga, membahayakan diri dia jugalah. Sebab tu adanya cara-cara bagaimana kita nak menghindari daripada orang yang merokok tadi. Yang kedua, perokok pasif juga terdedah kepada risiko pelbagai penyakit kerana asap rokok mengandungi bahan kimia beracun seperti metanol, karbon monoksida dan amonia. Jadi macam Mukadimah sebut tadi, Allahumma salli ala Muhammad, menghidu asap rokok juga bahaya. Jadi perokok bahaya, penghidu asap rokok yang tidak merokok tu pun bahaya. Orang merokok dah confirm bahaya, rosak paru-paru dia. Tapi orang yang tak merokok, orang yang ada sekeliling, orang yang berada di keliling orang yang merokok ni pun bahaya sebab dia menghidup asap rokok. Kerana asap rokok mengandungi racun kimia. Jadi kena elakkan lah. Kena elakkan duduk dengan orang merokok ni. Kita elakkan perokok daripada sekitar kita. Dan yang ketiga, sedikit info lah. Tembakau juga antara bahan yang ada di dalam rokok. Tembakau ni antara bahan-bahannya yang ada dalam perokok. Jadi secara kesimpulannya, kita belajar bahawasanya rokok ini sangat bahaya untuk diri kita sendiri. Secara zahir ni memang tak nampak bahaya tu kat mana. Sebab biasa orang isap rokok ni bisa jadi macam ketagih kan. Tapi sebenarnya lama kelamaan dia akan bahaya. Nanti dia meningkat tua, dia akan kena kanser paru-paru. Dia akan boleh kena stroke. Dan banyak lagi risiko lain yang membahayakan lah. Mungkin tak kena sekarang, tapi kena akan datang. Jadi lebih baik kita elakkan mudarat, sama ada mudarat tu akan berlaku sekarang atau akan datang. Kita elakkan mudarat tersebut lah, dengan kita meninggalkan rokok dan menjauhkan diri daripada perokok. Okay. Itu sahaja maklumat yang Mukadimah nak sharekan pada hari ini. Okey, selesai sudah kita punya pembelajaran pada hari ini. Jadi ada sedikit aktiviti lah. Ada sedikit aktiviti untuk kalian semua. Yang pertama sekali, mudah saja, sila salin atau fotostat muka surat 72. Kalau kita tengok muka surat 72 ni adalah terkeselang kata.
Macam mana persilang kata ni berdasarkan maklumat-maklumat yang kita dah belajar tadi. Jadi pertama sekali maklumat nak minta sama ada kalian nak salin ataupun nak photostat lah. Kalau kalian rajin, kalian salin lah. Kalau kalian nak mudah, kalian photostat muka surat 72 ni dan jawab soalan-soalan yang berada di dalamnya lah. Persilang kata ni boleh jawab. Jadi macam biasa, setelah siap, hantar gambar kepada Mu'alimah di WhatsApp. Itu nombor Mu'alimah lah. Jadi itu sahaja untuk hari ini, insyaAllah. Mu'alimah doakan supaya apa yang kita pelajari hari ini kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Kita dah tahu bahayanya rokok, maka kita dapat elakkan daripada diri kita terjebak menjadi perokok ataupun penghidu asap rokok. Na'udzubillah min zalik. Itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.